Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana sedia hadir pada kelas ini. Wah, Khairul cantik rambut Jarang tu boleh dapat kat sekolah Ustaz ni. Okey. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya juga. Okey, kita mulakan. Baik, Ego. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga doa undang nantilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Okey, syukur Alhamdulillah. Masih lagi kita boleh bertemu pada pagi ni. Harap semuanya sihat walafiat. Okey. Macam mana persediaan untuk ke persekolahan? Dah bersedia ke belum? Dah. Dah kita sekarang ni faham bermula pada esok hari masuk ke fasa 3. Fasa 3 maksudnya form 5 boleh masuk pergi balik asrama. Form 4 yang ada periksaan IGCSE pun boleh balik asrama. Okey. Dan kemungkinan besar kita akan masuk fasa 4 dalam masa 3-4 minggu lagi lah insya-Allah. Jadi bersedialah untuk kita balik ke sekolah. Bila fasa 4 semua orang boleh balik ke asrama berperingkat. Jadinya mana-mana kerja yang tak siap, tugas yang tak siap, sila siapkanlah sebab awak akan berhadapan dalam keadaan realiti bersama guru-guru nanti. Okey, semua subjek tu. Okey, ingatan saya siapkanlah tugasan anda sebab kot mana pun insya-Allah tahun ni kita akan bertemu juga. Kalau tak tahun ni, tahun depan. Sebab sekolah sampai tingkat bulan 3 untuk form 2. Untuk sesi 20-21 ni sehingga bulan 3 pada 2022. Okey. Jadi kat mana pun akan bertemu, jadinya tolong siapkan kerja-kerja anda. Boleh mula dah tu. Jangan tunggu lagi sebab perubahan fasa ni dia selalu kadang-kadang sekejap je. Ada negeri yang sekejap je. 2 minggu je dah berubah fasa. Jadi kita sekarang Pahang dah fasa ketiga. Jadi Pahang bila fasa ketiga walaupun awak daripada negeri yang fasa 1, fasa 2 pun kena datang balik sekolah. Okey. Ada kebenaran. Jadi kalau fasa 4 nanti semua dah kena sekolah. Jadi tak tentu lagi. Mungkin sebab vaksinasi pun laju, kes pun makin kurang. Jadi perubahan fasa itu akan berlaku dengan lebih cepat. Jadi siapkanlah tugasan anda. Okey. Minggu lepas cuti seminggu betul? Betul. Okey, ada tugas saya tengok tu lah. Ada yang buat lagi, ada yang tak buat lagi kan. Jadinya kalau tengok sini sekejap Okey, minggu lepas sebelum cuti kita ada masuk topik baru betul? Letrik kan? Betul. Okey, masuk letrik lah itu. Lepas tu saya ada bagi tugasan. Alhamdulillah lah dia yang hantar. Ada satu kelas tu ada seorang aja hantar. Kalau tak salah saya 2, saya tengok balik. 2C kot. Bukan 2F. 2C. Seorang je hantar kerja dia. Okey. Awak hantarlah. Buat sekarang macam saya kalau tak ada waktu-waktu yang tak ke lapangan tu buat. Sebenarnya awak boleh buat tapi itulah faktor-faktor persekitaran mengganggu awak. Okey. Okey. Kalau sekolah di asrama nanti kalau awak balik tak ada PDPR dah. Dah tak ada gadget-gadget dah jadinya semua secara bersemuka. Sebab di asrama kalau harian biasa dia terbagi 2, ada separuh PDPR, ada separuh yang akan belajar secara bersemuka. Tapi di asrama, di sekolah-sekolah berasrama semuanya akan bersemuka. Okey, kita masuklah seterusnya topik yang seterusnya lah. Sekejap
Sambil-sambil tu siapa yang dah hadir ni boleh isilah. Boleh isi kedatangan dalam form yang cikgu bagi ni. Boleh isi siapa yang dah ada tu. Okay. Cikgu dah share link tu. Siapa yang sementara nak tunggu ni boleh isilah ada link. Okay. Tadi buat balik. Okay, saya sekejap. Dia tengah loading, lambat pula loading. Okey tak suara cikgu semua? Okey kan? Clear kan? Tak ada masalah kan? Clear cikgu. Tak Clear, ada. clear. Saya buka. Okay, nampak tak ni? Nampak cikgu? Nampak. Belajar minggu lepas. Sebelum ni saya buka balik lah. Saya ingatkan balik. Tengok balik pelan-pelan. Ni yang saya tanya soalan lepas. Dah ingat lagi Okay. Sabah Elektrisiti, Tenaga Nasional Berhad, Sabah Elektrisiti, Sarawak Energy. Okey, kebentuk elektrik maksud dia, sumber elemen elektrik ada sumber, medium, beban, kawalan. Itu sumber bagi dua iaitu boleh dibarui, tidak boleh dibarui. Sumber negara kita banyak guna hidroelektrik. Sumber elektrik ada angin, ada air, ada angin, kincir angin lah. Air, hidroelektrik, matahari, solar, ombak pun biasanya dia guna gana kuasa ni lah. Ombak yang tidak boleh dibarui iaitu petroleum, barang batu, gas dan juga nuklear. Lepas tu kita ada medium ada berwire, tanpa wire. Kita ada beban. Kita ada kawalan adalah kawalan secara insaniah ataupun manual dan kawalan secara automatik. Kita ada, ni ringkasan dia, sumber elektrik arus dan alik. Ini dia. Dia orang belajar, ada arus terus. Okey. Okey, untuk hari ni kita akan masuk menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Clear tak ni? Dapat tak ni? Tengok dalam awak punya slide. Clear. Clear, Cik. Okey. Reka bentuk elektrik mengandungi susunan komponen atau peranti untuk melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki. Dengan kriteria tersebut. Kriteria dia mesti selamat, dia mesti kemas, mesti cekap, kos rendah dan berkualiti. Jangan kata ni. Okey. Elektrik, dia mesti selamat, kemas, cekap, kos rendah dan berkualiti. Okey. Reka bentuk litra dalam peralatan elektrik pula. Okey. Biasanya ada 3 aspek. Yang pertama kita akan ambil kira keselamatan. Kita ambil kira kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Okey, elektrik ini keutamaan dia dah keselamatan. Apa-apa faktor nak buat elektrik ni mesti keselamatan. Sebab apa dia nak kena keselamatan? Apakah bahaya elektrik ni sebenarnya? Boleh berlaku Boleh kebakaran. Boleh berlaku kebakaran. Lagi? Litar pintas. Pintas. Lagi? Yang paling penting sekali, paling utama sekali. Apa? Boleh menyebabkan kehilangan apa? Nyawa. Nyawa. Dan juga harta benda. Harta benda kita boleh cari, nyawa tak boleh lah. Kalau dah kehilangan nyawa tak boleh nak buat apa-apa. Itu sebabnya keselamatan dalam elektrik ni sangat-sangat dititik beratkan dan sangat-sangat penting. Okey. Kita tengok keselamatan. Dia pertama-tama sekali dia akan cerita pasal keselamatan. Litar elektrik. Okey. Okey, litar peralatan elektrik dibentuk dengan ciri-ciri keselamatan yang sangat tinggi. Okey. Kalau tengok sini lah. Nampak tak ni? Okey.
Lepas tu ciri-ciri keselamatan ini penting kerana dapat melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlakunya lintas pintas. Okey, daripada keselamatan tersebut boleh mengelakkan lintas pintas. Bila berdapat melakkan lintas pintas boleh mengelakkan kebakaran dan juga boleh mengelakkan kehilangannya nyawa. Okey, kalau benda selamat. Jadi kita tengoklah dalam itu periuk elektrik. Yang awak tengok gambar sebelah kanan tu, kanan tu adalah periuk elektrik. Periuk elektrik, litar-litar dia semua diletakkan di bahagian bawah lah. Okey, supaya ia tidak mudah disentuh. Kan? Lepas tu dia tutup dengan cover lah. Okey, cover supaya selamat digunakan. Okey. Lepas tu dia duduk bawah supaya dia tidak, kita boleh tak boleh tercapai dengan tangan lah. Dia tersembunyi dekat bahagian belakang kan, dekat bawah belakang tersembunyi, tak dapat nak pegang pun. Sama juga dengan litar-litar lain, contohnya macam TV. Dia bukan awak nampak ke litar, tak nampak, dia tersembunyi di belakang. Di dalam. Okey. Oleh itu dia boleh melindungi pengguna daripada renjatan elektrik dan juga power maut lah. Okey, itu daripada segi aspek keselamatan. Okey, seterusnya. Kedudukan peranti dalam litar. Contoh saya bagi ni, contoh yang sama dalam kutip lah, iaitu periuk nasi. Okey, kalau kita tengok periuk nasi, dia ada peralatan peranti-peranti dia atau peralatan dia ada sensor tekanan, dia ada sensor suhu, dia ada elemen pemanas. Okey. Lepas tu dia letakkan semua tu dalam litar elektrik. Okey. Dia untuk, lepas tu disimpan dalam satu ruang lah untuk mengelakkan daripada berlakunya renjatan elektrik ataupun kematian lah. Itu aspek keselamatan. Okey. Kalau awak buka bahagian bawah dia, saya besarkan sikit lah supaya awak nampak. Boleh ni, nampak yang besar ni? Nampak cikgu. Saya besarkan sikit kan, nampak kan? Okey, ni periuk nasi. Bahagian luar dia ni kalau tengok ada body dia, ada program minum. Semua litar-litar dia dalam ni. Lepas tu dia sambung ke bahagian bawah iaitu ada sensor bahagian pemanas dan ada heating plate lah. Letak bawah. Okey, dia cover, dia tutup. Kalau awak perhatikan semua peralatan elektrik mesti ditutup dengan kemas. Tidak akan dibiarkan berserabut kan. Kalau ada wire elektrik pun kalau awak tengok dia wire yang cantik je kan, satu je. Tapi dalam tu sebenarnya ada 2-3 lapisan wire. Jadi dia buat kemas-kemas supaya lebih nampak lebih cantik lah. Okey, seterusnya kita tengok. Ini contoh kan bahagian bawah dia. Dia ada heating element, ada switch, ada thermostat, ada magnet temperature switch, ada thermal fuse ya untuk keselamatan lah. Fuse ni semua untuk keselamatan. Kalau awak tengok bawah ni memang dia buat dengan kemas lah. Dengan cantik. Seolah-olah tiada bahagian-bahagian yang dipatri pun kita tak nampak sebab dia salut dengan wire. Dengan plastik lah untuk mengelakkan berlaku renjatan. Okey. Saya buka balik. Asal. Okey. Mana ni? Itu untuk keselamatan. Sebelum kita ada sambungan litar. Okey. Untuk sambungan litar pada komponen, dia ada tugas masing-masing lah. Contohnya, litar yang kita akan belajar ada 3. Yang utama lah. Yang pertama, litar tertutup, litar buka, litar pintas, litar salah kutub, litar bocor ke bumi dan juga litar bypass. Litar-litar yang kita akan belajar lah. Ini semua adalah sambungan elektrik yang menggunakan wire lah. Komponen penyambungan lah ni kan. Ingat lagi tak elemen apa ni yang kat atas ni kita belajar itu? Sambungan-sambungan ni. Medium. 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 Litar-litar ni adalah medium sebenarnya. Okey. Disambungkan sebagai medium. Okey, ini adalah medium lah, gunakan wire adalah medium. Okey. Ini contoh litar lah.
Bukan contoh litar lah yang tadi tu. Ada litar tertutup, litar buka. Kita tengok litar tertutup. Litar tertutup ni maksudnya dia dalam keadaan on. Ni. Ini. Nampak tak ni? Ini namanya litar tertutup. Awak tengok switch dia tutup. Bukan kita off. Dia tutup tu maksudnya dia on. Litar tertutup ni dalam keadaan on. Okay. Kalau cakap tutup switch. Sebenarnya kita bukannya off kan. Kita kena on kan sebenarnya. Tapi dalam bahasa kita terbalik. Betul? Betul tak? Betul tak? Kalau mak ayah orang kata tutup kipas. Maksudnya kalau tutup kipas tu sebenarnya kena on. Sebab kita kena litar tu tertutup. Dia terbalik dengan bahasa pasar. Okey. Okey. Kalau kita tutup, kalau litar tertutup, mentol akan menyala. Litar buka pula di mana itu dalam keadaan off. Kita buka litar tu. Litar tu kita tak ada connection. Okay, dia terbuka. Itu namanya litar buka. Dia dalam keadaan off. Litar tu terbuka. Kalau tertutup tadi, dia dalam keadaan on. Sebab cukup satu kitaran dia. Kitaran arus listrik dia cukup. Okay. Mana tak ada halangan. Jadi kalau litar buka, kita buka switch dia. Kita angkat switch dia. Kita off dia. Itu namanya litar buka. Boleh faham tak ni? Ke dah pernah belajar? Boleh. Ada belajar dalam subjek fizik ke ada? Ada. Ada. Ada kira ni ulangan je lah Okey. Harap awak dah faham lah. Okey. Litar pintas. Kalau awak dah belajar dulu, apa tadi litar pintas? Siapa tahu agak-agak? Litar pintas. Okey, litar pintas. Contohnya litar pintasnya dalam untuk litar pintas lah. Ada positif dan negatif. Ini biasanya arus terus. Apabila wayar positif tersentuh dengan wayar negatif. Secara tidak sengaja ataupun sengaja. Tanpa melalui beban mentol. Okey. Awak ada satu wayar tersebut dah luka ataupun dah terbuka. Dia punya pengalirnya dah terbuka daripada penebat. Jadinya bila tersentuh, dia berlakunya litar pintas. Kalau arus ulang alik, biasanya wayar hidup bertemu sama ada wayar neutral ataupun wayar bumi. Kan kalau arus ulang alik ni dari 3 wayar kan. Dari 3 wayar. Kalau yang arus terus dia ada 2 wayar positif negatif. Okey. Sentuhan inilah litar pintas inilah yang biasa rumah-rumah terbakar sebab berlaku litar pintas. Bila litar pintas berlaku dia ada percikan api. Percikan api tersebutlah yang menyebabkan kebakaran. Okey. Bila rumah terbakar tak boleh nak selamatkan diri, mungkin boleh berlaku kematian. Okey. Bahaya lagi satu, kalau litar pintas ni tadi berlaku kena dekat bodi peralatan elektrik kita pun boleh menyebabkan renjatan elektrik. Boleh faham? Boleh? Boleh. Betul ke ni? Betul. Okey, seterusnya ini litar pintas. Dari kita tadi litar tertutup, litar terbuka, kita ada litar pintas dan seterusnya kita ada litar salah kutub. Di mana salah kutub ni sepatutnya positif bertemu dengan apa? Dengan positif. Tapi dah tersalah kutub. Positif jumpa dengan negatif. Jadi dia tidak akan menyala. Faham tak ni? Bateri lah. Bateri awak letak terbalik. Contoh yang paling mudah sekali. Bateri awak letak terbalik. Boleh berfungsi tak peralatan awak? Mainan awak? Handset awak kalau awak letak bateri terbalik? Tak. Tak boleh kan? Itu namanya litar salah kutub. Okey. Kemudiannya kita ada litar arus bocor. Okay, litar arus bocor ni tadi salah satu wayar bumi hidup. Kalau dalam litar arus ulang alik ataupun yang daripada soket tu bersentuh dengan kita punya logam yang ada pada beban. Contohnya kalau awak perasan lah kadang-kadang mungkin awak terpegang awak punya peti ais ada macam rasa current.
ada rasa macam ada arus elektrik kat situ. Jadinya itu mungkin berlaku litar arus bocor. Kan? Itu bahayanya. Okey, faham tak ni litar arus bocor? Faham. Faham. Okey, okay, contohnya macam tu lah. Okey, contohnya awak punya TV ataupun awak punya periuk nasi. Awak nak tekan je tiba-tiba awak rasa macam ada arus elektrik dekat dia punya bahagian kiri, bahagian body dia. Itu mungkin berlakunya litas arus bocor. Kalau litas arus bocor tadi besar nilai dia, mungkin awak boleh kena renjatan elektrik. Kan? Okey. Kemudiannya kita ada litar bypass. Okey, dikata kat sini menyambungkan dua perkakas elektrik yang berlainan pada satu fuse yang sama menyebabkan tekanan dan suhu lebihan pada penebat. Boleh menyebabkan kebakaran dah. Ini, okey, litar bypass ni sepatutnya awak tengok warna merah ni. Satu slot sepatutnya satu kan. Tengok nombor N ni, kita besarkan sikit. Awak hilang. Apa dikatakan litar bypass? Saya besarkan sikit supaya nampak. Nampak tak besar ni? Saya besarkan ni, nampak tak? Nampak cikgu? Nampak. Nampak dah. Sekejap, hilang balik dah. Dah. Okey. Sepatutnya setiap slot ni ada satu wire saja. Contohnya L ni live, N ni neutral. Hijau, merah, hijau ni bumi. Satu slot ni satu je sepatutnya wire. Tapi tengok kat sini warna merah ni. Dia letak berapa wire ni? Dua. Dua wire. Inilah dikatakan, boleh dikatakan sebagai litar bypass. Sepatutnya dia kena letak satu je. Tapi oleh kerana dia malas nak buat lagi. Kalau macam ni, dia boleh meningkatkan beban arus elektrik kat kawasan ni. Okey, kat connection ni, kat sambungan ni. Ini boleh menyebabkan kebakaran pada sini. Okey, macam contoh extension wire tu lah. Tu kadang-kadang kita tak boleh dibenarkan guna extension wire. Okey, contohnya awak nak masak air, lepas awak campur pula dengan striker iron. Kadang-kadang pernah berlaku, mungkin kat rumah awak berlaku plug terbakar kan. Sebab beban dia terlalu berat, arus current yang melaluinya terlalu berat, menyebabkan kepanasan dan berlakulah kebakaran. Ini jadi contoh litar bypass. Okey, seterusnya. Tak nampak ni. Okay, awak tengok kan perhatikan dua gambar ni. Ni saya rasa awak dah belajar dah ni dekat fizik, betul? Apa bezanya ni? Gambar ni yang pertama ni, yang belah kiri dengan belah kanan. Apa bezanya? Gambar mentor yang sebelah-sebelah dengan mentor yang atas bawah ni. Apa bezanya? Kelas. Efisiensi. Yang mana? Cakap. Sila cakap. Yang pertama tu litar series. Okey. Yang kedua? Litar selari. Litar selari. Dah belajar kan dalam fizik kan? Litar selari, litar siri. Tahun lepas betul? Masa tahun 1 kan? Betul. Okey, masa tahun 1 dah belajar. Okey. Ke sekolah rendah pun dah belajar? Masa sekolah rendah pernah belajar. Okey, dah belajar dah. Okey, kita tengok jenis elektrik. Ada kalau awak dulu belajar litar siri, litar selari. Tapi kita kat sini ada tambahan lagi satu litar iaitu siri selari. Ini dah pernah belajar dah, siri selari? Belum kan? Belum. Litar siri, litar selari. Okey. Okey, kita tengok apa bezanya. Okey, tengok satu-satu. Litar siri memang bersiri lah. Ni dia yang bawah ni dia panggil gambar rajah diagram. Yang ni gambar rajah sebenar lah. Kalau awak tengok sini dia selari. Daripada positif ni jalan sini satu gelong saja. Terasa satu gelong. Dan kat situ ada 2-3 beban lah. Dan berjumpa kat negatif. Kalau yang ini dia tak selari pula. Dia seolah-olah macam ada gelong lain. Ada 2 gelong. Gelong 1, gelong 2. Okey, bila kat sini harus akan bagi 2. Kalau litar siri selari pula.
Dia masukkan 2 gulung, tapi kalau ada beban di tengah-tengah ni. Ada beban yang selari dengan litasi yang ada beban yang siri dengan litas selari. Dia letak mentol satu kat sini. Ataupun letak mentol kat sini satu pun boleh. Kat sini. Okey. Kita tengok yang ni. Okey, M1, M2, M3. Ni awak dah belajar, tak apa, kita bincang je balik, kita cerita balik. Apa berlaku sekiranya switch itu hidupkan? Ni switch ni saya turunkan. Apa berlaku agak-agak? Apa berlaku pada M1, M2, M3? Mentol tu akan menyala. Semua menyala? Ya. Semua menyala. Tapi macam mana keadaan keterangannya? Awak dah buat eksperimen kan? M1 mana yang lebih terang? M1 ke, M2 ke, M3? M1. M1. M3? Malap. Malap. Kenapa dia tak sama cerahnya? Sebab ini litas kiri. Ya, yelah, saya tahu litas kiri. Kenapa dia tak kecerahannya tak sama? Saluran elektrik tu dia tak sampai sangat. Bukan dia macam ni Okey, hampir betul lah tu. Okey, M1 ni arus. Arus ni mengalir. Contohnya mengalir sebanyak 10 ampere. Arus dia punya unit ni ampere. So dia 9 lah, 9 ampere. 10 lah saya 10. 10, okey 10 pak jalan sini. M1 ni dah makan dulu banyak-banyak dah. Dia dah makan banyak dah. Dia dah kenyang. Dia baru bagi kat M2. Baki yang dah lalu ni, yang dah digunakan ni, baru pergi ke M2. Jadi agak-agak bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Tu dia kurang cerah. Dia pula dah makan dah, dia gunakan dah tenaga tadi, dia gunakan arus tadi, baru dia bagi ke M3. Tu M3 semakin kurang. Faham tak? Faham tak? Okey. Saya nak bagi contoh lain lah. Contoh macam aliran air di sungai. Ke atas kita empang dia tinggi-tinggi. Lepas tu bahagian bawah kita empang lagi. Lepas tu kita empang lagi. Yang bawah sekali agak-agak dapat air banyak ke sikit? Sikit. Sikit lah kan. Sebab orang atas dah ambil dulu banyak kan. Orang bawah, orang tengah ambil lagi banyak. Orang bawah dapat dia punya baki sahaja. Okey. Ini pula litar selari. Awak dah belajar. Saya yakin awak dah belajar. Apa berlaku bila switch? Okey, contoh yang ni. Tertinggal satu lagi. Okey, contoh ni M2 rosak. Mentol 2 rosak. Apa berlaku agak-agak? Boleh menyala tak semua? Tak ada nyala. M2 dengan M3 tak akan nyala. Kalau M1 yang rosak? Semua tak nyala. Kalau M2 Semua tak rosak? Semua tak nyala. Kalau M3 rosak pun semua tak menyala. Okey. Kalau ada salah satu yang rosak, semua tidak akan menyala. Okey. Yang ni pula kita tengok litar selari. Apa berlaku selepas switch dihidupkan? Okey, apa berlaku agak switch dihidupkan? Ketiga-tiga menyala. Ketiga-tiga menyala. Okey, tiba-tiba salah satu rosak. Saya bagi contoh sini M2 lah. M2 rosak. Apa akan berlaku pada M1 dan M3? Menyala juga. Masih menyala. Kenapa menyala? Sebab dia bukan satu litar yang sama. Satu litar. Dia bukan satu litar yang sama. Okey, macam mana kecerahan nyalaan? Dah belajar dah ni fizik ni. Kaji je. Semua sama. Kenapa semua sama? Sama kan terang dia semua sama. Tiga-tiga sama terang dia. Kalau dua Sebab sama. dia orang tak kongsi. Sebab apa? Sebab dia dapat tenaga yang sama. Sebab dia dah dibahagikan tenaga tersebut. Dia tak ada melalui proses diskriminasi lah contohnya. Ini macam ni dia ada proses diskriminasi lah. Orang kena lalui M1 dulu, M2, M3. Kalau yang ni dia dah bagi siap-siap kat sini, dah terbahagi 3 kan, nampak kan? Ada laluan, ada 3 laluan. Jadi arus tu akan terbahagi kepada 3 untuk melaluinya. Jadi dia dah dapat sama rata. Ini lagi cantik lah, ini lebih adil lah kan. Yang ini macam tak adil lah. Okey, siapa depan dia menang, siapa belakang dia kalah. Kalau yang ini pula menang kalah semua sama rata dapat. Okey. Ini ada kebaikan juga, ini pun ada keburukan juga. Okey.
Ini lita dia mudah. Yang ni lita dia kompleks. Faham tak? Okay. Yang ini senang dibina. Ini sukar dibina. Tapi ini lebih terang. Yang ini pula kurang terang. Macam itulah. Okay. Bagus, dah faham? Yang ini pula lita siri selari. Yang mana yang siri, yang mana yang selari? Sebelum tu. Nak tanya. Bersiri yang M1. M1 dengan? M2. M1 dan M2 ni selari dia sama. Siri. Okey, selarinya antara? Antara M2 dengan M3. M2 dengan M3. Salah bukan. Selarinya adalah gabungan M1 plus M2 selari dengan M3. Okey. M1 dengan plus dengan M2 ni selari dengan M3. Okey. M1 dan M2 siri. Tapi M1, M2 siri. M1, M2 selari dengan M3. Bukannya M2 sahaja. Faham dah ni? Faham. Okey, apa berlaku bila switch dihidupkan? Apa berlaku bila kita hidupkan semua sekali switch? Semua menyala, betul? Betul. Menyala kan? Okey. Mentol mana paling cerah awak rasa? M3. M3 kan? Kenapa M3 paling cerah? Lita yang tak sama dengan M1 dengan M2. Lita dia tak sama. Okey, M3 ni dapat satu bekalan. M1, M2 dia terpaksa berkongsi. Antara M1 dengan M2 yang mana yang lebih cerah? M1. M1 dengan M2. Tengok sambungan bateri, mana positif? Oh, M2. Positif yang atas. Positif dekat atas kan, jadi dia ada daripada atas naik sini. Jadi M2 akan terang dahulu, M1 akan kuranglah cerah. Yang M3 paling terang lah. Sebabnya M2, M1 berkongsi arus, M3 guna sendiri, dapat daripada sama kongsi lah. Okay. M2 lebih cerah pada M1 sebab positifnya dari atas ni. Okay. Saya gerakkan saya punya mouse ni, awak nampak kan? Nampak juga. Okey. Apa berlaku sekiranya M1 rosak? Yang mana yang menyala? M2 tidak menyala. M3 menyala. Okey, betul. Kalau M3 yang rosak? M1, M2 menyala. M1, M2 menyala. Okey, betul. Okey, itu. Okey. Baguslah awak hari ni. Okey, itu saya dah fahamlah apa itu lita siri dan lita selari. Dan juga lita siri selari. Kita ada 3 lita. Yang pertama kita ada lita siri, ada lita selari dan juga siri selari. Ni boleh tengok ni, sorry lah dia punya video ni cikgu tak cantik sengit, tapi boleh lah awak nak tengok. Jadi saya tunjukkan video ni sekejap. Suara tak payahlah. Okay, tengok video ni. Nampak tak ni? Boleh? Boleh. Okay, dia tak ni sikit, goyang sikit sebab juga digurangkan sendiri. Okay, tengok tu harus mengalir. Kita mula balik sorry, kita mulakan balik. Okay, harus mengalir. Kemudian switch tak tutup, switch dah ditutup, harus mengalir. Okay, awak tengok dia menyala kan? Okay, harus jalan. Okay, letak siri sebelah kiri, letak selari sebelah kanan. Nyala lagi. Letak selari nyala kat jalan. Okey. Tiba-tiba ada satu yang putus kat letak siri. Selari tak awak tengok. Satu mentol je yang belum nyala. Dia ulang balik ni. Dia ulang balik.
Okay. Boleh faham setakat hari ni? Boleh. Okey lah, hari ni saya rasa setakat ni je lah untuk awak belajar untuk hari ni. Saya tak nak banyak ni kalau tak faham kan, pening pula. Okey, kita ulang balik tadi. Kita tengok balik. Kita ada apa tadi? Mula tadi kemas tadi. Keselamatan. Okey. Cara elektrik, reka bentuk elektrik, peralatan elektrik yang penting mesti ada keselamatan. Yang kedua, lari pula ni. Kedudukan peranti dalam litar. Okey, ni contoh nasi lemak pula. Periuk nasi elektrik. Lepas tu kita ada sambungan litar. Sambung litar berapa tadi? Ingat lagi tak? Ada berapa sambungan litar? Kelas? Ada berapa sambungan litar? Mana pergi ni? Hilang. Tutup ke? 3. Ada. Dan lain ke? Ada ni. 3. 3? Salah. Sambungan litar berapa? 5. Jenis-jenis litar. Sorry, sambungan tak. Jenis-jenis litar. Jenis-jenis litar ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, Oh, litar. Jenis-jenis litar. tertutup. Tutup, litar. Buka. Terbuka. Lepas tu kita ada litar. Kita pintas. Kita pintas. Kita ada litar salah kutub. Kita ada lagi litar arus bocor. Salah dan kutuban. Salah arus bocor. Salah bypass. Litar bypass. Lepas tu kita ada jenis litar elektrik. Tadi ni apa tadi? Ini tajuk dia sambungan. Ini jenis sambungan. Jenis litar sambungan. Jenis sambungan dah. Yang ni jenis litar elektrik. Ada 3. Betul ada 3 iaitu yang pertama litar siri, litar selari dan juga litar siri selari. Okey. Boleh? Setakat tu. Boleh ke kelas? Boleh sikit tu. Okey, setakat tu je lah untuk pertemuan kita pada hari ni. Untuk tugasan, cikgu minta awak buat, mana bukunya? Oh ni dia. Ada. Up. Nak nulis hantu awak. Power up lah. Okey. Okay, power up boleh tu awak dah buat satu slide tu je kan? Katanya dah siap dah tu, slide je. Kita sambunglah ni saya nak awak minta lah awak buat nasihat untuk sikit je, ni pun ada satu surat je ni. Ini pun satu muka lagi muka surat 41 je. Tak apalah buat muka surat 41. Tak apalah buat je lah muka surat 41 tu. Boleh? Boleh. Okey, sorry ada 41 muka surat 44. Muka surat 41 dan juga 44. Tak apalah ni saya tak masukkan dalam tugas awak, boleh buat sendiri lah. Okey, boleh? 41 dan juga 44 lah untuk tugasan persiapan lah kalau saya nanti kan buat lain. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Faham tak setakat ni? Faham. Cikgu. Okey. Okey, itu tugasan tambahan lah tu. 41 dan juga 44 awak boleh siapkan. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tugasan ke apa-apa ke, projek ke? Tak ada cikgu. Tak ada Tak ada Boleh habiskan kalau boleh kita habiskan awal sikit hari ni. Boleh. Okey, saya dah ada sharekan kehadiran tu. Kalau ikut sini 35 orang yang datang. Siapa yang tak datang tu nanti boleh tengok macam biasalah. Awak tengok dalam YouTube lah. Kalau siapa-siapa tengok dalam YouTube tu jangan lupa tuliskan nama.
dan juga kelas. Kalau nak like lah, lepas tu subscribe lah. Okay, bagi point kat cikgu sikit. Okay, nanti kalau awak nak tengok, awak boleh tengok. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih sebab sudah hadir dalam kelas pada hari ini. Boleh buka kamera sekejap untuk saya screenshot lagi sekali. Kita tamatkan kelas. Saya nak tengoklah awak punya rambut-rambut panjang kan. Lama tak tengok yang gadis-gadis tu pun lama dah tak tengok yang mana. Cikgu dah lupa dah muka awak macam mana. Boleh angkat kamera sekejap. Kita nak screenshot. Khalif. Sekali lagi yang lain. Awak nak masuk sekolah dah ni. Saya tarik dalam sebulan 2 je dah awak akan masuk sekolah kelas semula. Lagi 3 orang aja. Okey. Itu saja daripada saya. Kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dengan juga doa as. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jangan lupa terus kedatangan